Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang tajuk ruang bagi mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Jom sama-sama kita saksikan video yang telah saya sediakan. Standard pembelajaran. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid akan dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi ruang, jenis ruang pada alam semula jadi, benda buatan manusia, karya seni visual, fungsi ruang, mengenal pasti jenis-jenis ruang dan menerangkan berkaitan ruang dan juga perspektif, iaitu perspektif 1 titik lenyap dan perspektif 2 titik lenyap. Definisi ruang. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang? Ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan juga seni visual. Ruang dalam karya seni visual merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak sesuatu objek dan kedalaman sesuatu objek. Jenis-jenis ruang. Ruang terbahagi kepada dua, iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi atau ruang tampak. Ruang nyata atau fizikal terbahagi kepada dua, iaitu ruang tertutup dan ruang terbuka, manakala ruang ilusi atau ruang tampak terbahagi kepada tiga, iaitu ruang dalam, ruang rata dan ruang cetek. Ruang nyata atau ruang fizikal yang pertama iaitu ruang terbuka. Ruang terbuka ialah ruang bagi kawasan lapang seperti padang, taman, pantai dan sebagainya. Manakala ruang nyata atau ruang fizikal bagi ruang tertutup pula ialah ruang bagi kawasan yang terhad seperti di dalam bilik tidur, dapur atau di dalam bangunan. Ruang ilusi atau ruang tampak yang pertama iaitu ruang dalam. Ruang dalam ialah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan ruang hadapan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Jadi ruang dalam ini anda hanya boleh lihat pada karya seni visual sahaja. Ruang ilusi dan ruang tampak hanya terasal pada karya seni visual sahaja. Anda boleh lihat pada gambar raja yang telah saya sertakan. Gambar yang pertama di mana ketiga-tiga gambar tersebut mengandungi kesan perspektif. Ketiga-tiga gambar tersebut ada ruang mempamerkan ruang hadapan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Ruang ilusi atau ruang tampak yang kedua iaitu ruang rata. Ruang rata ialah ruang yang terhasil apabila dilukis atau diolah di mana elemen-elemen gambarannya digambarkan seolah-olah berada pada satah yang sama. Anda boleh lihat pada gambar raja, ketiga-tiga gambar raja tersebut di mana ketiga-tiga gambar raja tersebut tidak kelihatan ruang di hadapan, ruang di tengah atau ruang di belakang. Jadi, kesemua gambaran objek ataupun image berada pada satah yang sama. Ruang yang ketiga bagi ruang ilusi atau ruang tampak ialah ruang cetek. Ruang cetek ialah ruang yang kelihatan dekat dan terbatas. Okey, anda boleh lihat pada ketiga-tiga image yang saya sertakan di mana image tersebut difokuskan. Jadi, ruang yang terhasil ada ruang terbatas. Kita fokuskan objek. Contoh objek yang pertama ialah buah pear, buah anggur dan juga teko berada di atas meja. Jadi, yang hanya nampak pada gambar tersebut hanyalah objek tersebut yang difokuskan beserta dinding dan juga meja. So, ruang di belakang tidak kelihatan. Begitu juga dengan ruang yang kedua ataupun gambar raja yang kedua di mana gambar pelita tersebut digantungkan di atas kayu. Okey, yang kelihatan hanyalah pelita dan juga kayu. So, ruang yang belakang kita tidak nampak. Jadi itu dinamakan sebagai ruang cetek. Ruangnya adalah terbatas. Begitu juga dengan rajah yang ketiga di mana rajah ketiga itu adalah gambar seorang budak, figura budak perempuan. Figura tersebut difokuskan, kita nampak wajah dia tersenyum dan ruang di belakang kita tak nampak, cuma ada seolah-olah seperti dinding di belakang. Kita tak nampak objek di belakang. Itu yang kita namakan sebagai ruang cetek, ruang yang dekat dan terbatas.
Okey, fungsi ruang. Apa fungsi ruang bagi ruang fizikal atau ruang nyata? Ruang fizikal atau ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, ruang fizikal dan ruang nyata ni adalah seperti apa tadi? Ruang terbuka, ruang tertutup, kan? Okey, so apa fungsinya? Fungsinya membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Kemudian, ruang fizikal atau ruang nyata juga membolehkan pengalaman estetik berlaku di mana interaksi karya seni dengan audien. Ya. Bila kita berinteraksi dengan karya seni, so ia boleh memberikan pengalaman estetik kepada kita. Selain daripada itu, audien juga dapat melihat kualiti sebenar karya dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej yang ingin disampaikan. Jadi apabila kita melihat ruang tersebut ataupun karya yang berada betul-betul depan mata kita, so kita boleh melihat kualiti karya tersebut daripada segi bahan, gaya, kehalusan, ada tekstur ataupun tidak dan mesej yang ingin disampaikan. Itu adalah fungsi ruang untuk ruang fizikal ataupun ruang nyata. Kemudian fungsi bagi ruang ilusi atau ruang tampak. Ruang ilusi atau ruang tampak ini seperti ruang rata, ruang dalam, ruang cetek tadi. Ia hanya kelihatan pada hasil karya seni visual sahaja. Ilusi itu ialah ruang yang kita tidak boleh lihat, hanya boleh lihat pada gambaran pada hasil karya seni visual sahaja. Dia bukan betul-betul berada di depan mata kita. Okey. So, apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk memperlihatkan karya seni 2D seperti seolah-olah ia adalah hasil 3 dimensi. Okey, contohnya kita boleh nampak pada gambar di sebelah, gambar jambatan tersebut, itu hanyalah ruang ilusi. Tetapi dengan adanya fotografi, teknik fotografi atau bila kita melukis, so kita boleh nampak objek tersebut seolah-olah 3 dimensi, seolah wujud di depan mata kita, kan? Okey, kemudian fungsi ruang ilusi dan ruang tampak juga adalah ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan kepada jarak. Okey, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan kepada jarak. Bila jarak jauh, so kita akan lihat warna bagi objek yang berada jauh dengan kita akan kelihatan lebih pudar berbanding dengan warna objek yang berada depan dengan mata kita. Okey, saiz pun berbeza. Kalau objek di depan mata kita, objek tu kelihatan lebih besar. Manakala objek tu kalau kita lihat semakin menjauh dengan kita, objek itu akan kelihatan seolah-olah semakin mengecil. Anda boleh lihat pada contoh yang paling mudah bila kita duduk di tengah jalan, tepi-tepi jalan tu ada susunan lampu ataupun tiang. So, tiang yang dekat dengan kita akan nampak seolah-olah ia besar dan tinggi. Kemudian, bila kita tengok tiang yang di belakang jauh sekali, kita akan nampak seolah-olah tiang tu semakin mengecil saiznya. Jadi, itu yang dinamakan ruang mempengaruhi warna dan juga saiz berdasarkan kepada jarak. Semakin dekat jarak, semakin besar objek. Semakin jauh jarak, semakin kecil objek tersebut. Fungsi ruang ilusi dan ruang tampak juga boleh menampakkan jarak antara suatu objek dengan objek yang lain. Okey, jadi kita boleh lihat kalau objek yang jauh kelihatan kecil. Contohnya awak berdiri di depan, kawan awak jauh di belakang. So, awak akan nampak kecil jarak kawan awak tu. Saiz kawan awak tu. So, awak boleh tahu bahawa dia berada jauh. Jarak dia adalah jauh dengan awak. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, bila ruang nyata ni kita boleh melihat dia daripada pelbagai sudut, atas, bawah, depan, belakang dan sebagainya. Berkaitan ruang dan juga perspektif. Apa dia perspektif? Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Okey. So, bila mata kita tengok daripada bawah, so kita akan nampak objek itu kelihatan besar di bawah dan semakin mengecil di atas. Itu kita panggil sebagai mata cacing, pandangan mata cacing. Kedudukan mata kita letak di lantai, contohnya berada di lantai. Kemudian, kalau kedudukan mata kita berada di atas langit,
Okay, biasanya kita panggil sebagai bird's eye view, pandangan mata burung. Okay, bila kita tengok daripada langit, kita akan nampak objek tersebut besar di atas dan makin kecil di bawah. Itu adalah perspektif. Begitu juga dengan jalan di gambar pada gambar raja di sebelah. Okay, itu adalah perspektif di mana jalan yang dekat dengan kita dia lebar, kita nampak lebar. Kemudian bila jalan tu semakin jauh ke belakang, jalan itu akan kelihatan semakin mengecil. Itu adalah kesan ilusi objek pada kedudukan mata kita. Kita panggil sebagai perspektif. Okey, perspektif dapat membahagikan 3 ruang dalam hasil karya, iaitu ruang tengah, ruang depan dan juga ruang belakang. Ruang depan yang depan kita lah, ruang tengah-tengah itu adalah garisan horizontal, ruang belakang ialah kaki langit. Kemudian semua garisan akan bertemu pada satu titik pusat, iaitu titik lenyap. Okay, kalau kita cantumkan garisan pada jalan dalam gambar raja tersebut, kita akan boleh nampak garisan tersebut akan membawa kepada satu titik. Dia akan bertemu pada satu titik dan titik itu kita namakan sebagai titik lenyap. Okey, teknik penghasilan ruang. Ruang boleh membuat perubahan saiz. Okey, penghasilan ruang, teknik penghasilan ruang kita boleh menghasilkan dengan membuat perubahan saiz. Contohnya awak boleh lihat pada gambar tiang. Pada gambar tiang kayu ataupun pagar kayu pada gambar raja tersebut. Okey, pagar kayu tu yang di depan kelihatan lebih besar, makin lama dia ke belakang semakin kecil saiznya. So itu menghasilkan ruang di depan dengan ruang yang paling jauh di belakang. Kemudian imej terang dan kabur. So boleh lihat imej terang dan kabur, teknik tindanan, teknik perbezaan warna, itu boleh kita lihat pada satu gambar raja, iaitu gambar yang berwarna biru, gambar gunung ganang yang berwarna biru tu. Okey, di mana bila gambar gunung ganang yang berwarna biru tu, imej kabur di belakang, warnanya semakin kabur di belakang menunjukkan bahawa jaraknya semakin jauh, dan semakin terang ke depan, semakin gelap ke depan menunjukkan jaraknya semakin dekat dengan kita. Okey, tindan, dia bertindan-tindan. Setiap tindanan itu menggunakan warna yang berbeza-beza supaya kita nampak perubahan jarak dia, perubahan jarak, perbezaan jarak. Okey, kemudian reka letak grafik. Reka letak grafik awak boleh lihat pada gambar raja yang di belakang, tulisan grafik yang berwarna-warni tersebut. Okey, itu adalah rupa-rupa yang menghasilkan satu reka letak grafik. Okey, di mana tulisan J kita boleh nampak G tu di depan, R tu bertindih di belakang. So pertindihan itu menghasilkan ruang. Kemudian garisan perspektif. Garisan perspektif boleh menghasilkan ruang. Okey, awak boleh lihat pada gambar raja yang di atas, sekali hitam putih tu ada garisan. Okey, garisan yang ada tangga, menghasilkan tangga dan sebagainya. Okey, awak boleh nampak garisan-garisan halus, dia menghasilkan dua titik lenyap. Terhasil daripada dua titik lenyap. So gambaran lakaran tersebut terhasil daripada dua perspektif, dua titik lenyap. Okey, menggunakan dua titik lenyap tersebut kita boleh menghasilkan satu gambaran 3 dimensi yang seolah-olah kita boleh dapat gambaran realiti dia macam mana. Okey, itu adalah teknik penghasilan ruang. Okey, seterusnya yang ini adalah contoh lukisan perspektif satu titik lenyap. Okey, satu titik lenyap kita ada di tengah-tengah tu garisan lurus melintang tu kita panggil sebagai garisan horizon, kaki langit, garisan horizon. Pandangan mata kita berada di situ. Okey, kemudian TL tu ialah titik lenyap. So boleh nampak satu titik tu garisan bertemu pada satu titik lenyap tersebut sahaja. Okey, semakin ke depan semakin besar objek yang terhasil, semakin jauh ke belakang semakin kecil objek tersebut. Okey, kemudian gambar yang kedua ialah perspektif dengan dua titik lenyap. Okey, awak boleh nampak ada dua titik lenyap di kiri dan di kanan. Apabila garisan lenyap tu bertemu di bahagian atas, so dia boleh menghasilkan objek
objek yang kelihatan sama saiz, tetapi kita boleh nampak objek tersebut daripada pandangan bawah. Okay, pandangan mata kita di bawah, so kita nampak objek tu di atas. Kalau kita bawa garisan ke bawah, so kita akan nampak garisan tu daripada pandangan atas. Objek tersebut kita akan nampak daripada pandangan atas. Maksudnya mata kita berada di atas. Okay? Itu tentang lukisan perspektif satu titik lenyap. Okey, itu saja penerangan saya tentang tajuk ruang. Okey, saya harap dengan penerangan dalam video ini dapat memberikan sedikit input dan pengetahuan kepada awak tentang definisi ruang, jenis-jenis ruang, teknik menghasilkan ruang, apa fungsi ruang dan sebagainya. Dalam video ini saya harap awak dapat juga mengetahui tentang perspektif satu titik lenyap, dua titik lenyap, kerana ia amat penting bagi kita menghasilkan karya yang lebih menarik. Jadi dengan itu sekian, terima kasih. Hingga kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.